Sekali lagi, Jom Channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Jual aset kerajaan, siapa syaitan bisu? Haram untuk orang lain, halal buat mereka, Syazmi Munir. PAS hanya tunggal agama, kata Amanah. Kerajaan pintu istana atau tebuk atap? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azlin Arif dari Jom Channel. Bukannya para Ustaz PAS tidak kenal Datuk Seri Ustaz Ahmad Awang, Datuk Ustaz Abdul Ghani Syamsuddin, Datuk Seri Dr. Ustaz Mujahid Yusof, Ustaz Zulkarnain, Ustaz Ni Umar Ni Aziz dan beberapa lagi ulama yang kini berada di dalam amanah. Tetapi mereka semua telah dilonggokkan dalam kapal Mu'tazilah oleh Mursyidul Am PAS Datuk Hashim Jassin ketika berucap sempena acara Kemuncak Fastaqim 2.0 yang berlangsung di Pantai Tok Jembal pada Oktober 2017. Dalam ucapan itu, tanpa berani menyebut nama, Mursyidul Am PAS itu menyebut mengenai wujudnya sekumpulan perosak-perosak bangunan dan perosak Islam yang digelarnya Parti Mu'tazilah. Amanah dan PAS hanya berbeza fikrah politik, bukan berbeza dalam akidah. Namun, akibat meneruskan kerjasama dengan DAP dan Keadilan dalam Pakatan Harapan, mereka ditohmah dengan pelbagai gelaran sehinggalah dituduh menyalahgunakan kuasa dan menjual aset negara, khususnya aset tabung haji. Kini jelas, segala tuduhan itu tidak berasas sama sekali. PAS yang dahulu melemparkan pelbagai tuduhan terhadap UMNO sehingga terbit amanat hadi, kini terkucil membisu seribu bahasa terhadap kebejatan yang berlaku. Malah, PAS turut sama bersekongkol dengan apa yang disebut oleh Presiden parti itu sendiri sebagai kerja tebuk atap untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Semasa dalam persidangan di Dewan Rakyat baru-baru ini, bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng menegaskan beliau tidak pernah menjual sebarang aset kerajaan ketika menggalas jawatan berkenaan. Menurut beliau, penjualan yang berlaku adalah di bawah kerajaan menteri-menteri lain, bukan Kementerian Kewangan. Ketika diminta mendedahkan nama menteri terbabit oleh Ahli Parlimen Baling, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim, Guan Eng menjawab, tanyalah MP Gombak. Ia bukanlah diluluskan oleh pihak Kementerian Kewangan. Kalau nak tanya menteri mana, tanyalah yang berhormat daripada Gombak. Ahli Parlimen Gombak ialah Datuk Seri Azmin Ali yang memegang jawatan sebagai Menteri Hal Ehwal Ekonomi ketika Pakatan Harapan menerajui kerajaan. Beliau juga menduduki kerusi Ahli Lembaga Pengarah dalam Khazanah Nasional yang dipengerusikan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Azmin merupakan dalang kerajaan tebuk atap menerusi langkah Sheraton dan kini memegang jawatan dalam Kabinet Perikatan Nasional sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan Naib Presiden Amanah Dr. Mujahid Yusof merupakan dua menteri kerajaan Pakatan Harapan yang cuba dibunuh karakter mereka oleh gerombolan yang bersekongkol dengan kleptokrat. Mengulas mengenai kelakuan Abdul Aziz yang di bawah jagaannya tabung haji hampir tutup kedai jika tidak diselamatkan oleh kerajaan Pakatan Harapan, Guan Eng berkata, dalang yang menyebabkan tabung haji terjerumus dalam kerugian dan segala masalah ini masih bebas. Tetapi kami yang berusaha menyelamatkan tabung haji pula dipersalahkan dan difitnah tak henti-henti. Pada 23 November 2015, Berita Harian melaporkan One Malaysia Development Berhad, 1MDB, menerusi anak syarikatnya Edra Global Energy Berhad memeterai perjanjian jual dan beli saham dengan China General Nuclear Power Corporation dan anak syarikatnya CGN Group bagi menjual 100% kepentingannya dalam semua aset tenaganya yang bernilai 9.83 bilion ringgit. Pada 15 Julai 2020 pula, Bernama melaporkan bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB, Syahrul Azra Ibrahim Halmi memberitahu Mahkamah Tinggi beliau diminta untuk menyembunyikan nama Low Tech Jo atau Jolo daripada urusan 1MDB pada 2011 untuk melindungi Datuk Seri Najib Razak.
Syahrul Azrar merupakan saksi ke-9 pendakwaan yang memberi keterangan berhubung usaha 1MDB untuk memperoleh pengendali loji kuasa Tanjung Energy Holdings, Sdn Bhd dengan harga 10.6 bilion ringgit dan Goldman Sachs bertindak sebagai penasihat kewangan 1MDB. Kini semua loji itu sudah menjadi milik asing. Jangan membelit di sana sini. Persoalannya, selama ini siapa jual aset negara kepada syarikat asing? Sudah tentu bukan Guan Eng dan Mujahid. Para ulama Islam terdahulu diriwayatkannya berkata, barang siapa yang diam akan sesuatu kebenaran, dia adalah syaitan bisu. Siapa syaitan bisu itu? Pemuda Amanah Nasional menyifatkan penerimaan pemimpin PAS terhadap pelantikannya sebagai Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM, sebagai cerminan sikap hipokrit PAS. Ketua Pemuda Amanah Syazli Munir menyelar PAS yang sebelum ini mengkritik Kerajaan Pakatan Harapan kerana melantik ahli politik memegang jawatan yang sama. Tulisan pojok di laman Harakah Daily juga dengan menyingat menyatakan YADIM bukan tempat eksperimen untuk memakan gaji buta, ujar Syazli. Rencana dalam Harakah Daily tersebut menegaskan pengambilan CEO YADIM tidak wajar lagi untuk memberi gaji kepada jasawan politik yang tidak berjawatan. Tetapi YADIM memerlukan pakar dan perancang dakwah yang kaya pengalaman merancang dan mentadbir. Mencuba orang politik tiba-tiba jadi CEO adalah cara lama yang usang. Malaysia baru mesti menjadikan YADIM-nya terbaharu juga, bukan jadi tempat pegawai percubaan menurut rencana tersebut. Syazli berkata apabila ahli jawatan kuasa PAS Pusat Nasruddin Hassan diumumkan sebagai Yang di-Pertua YADIM bagi menggantikan Ustaz Ni Omar Ni Abdul Aziz, tidak pula kelihatan mana-mana pemimpin PAS termasuk ketua pemudanya tampil mengkritik tindakan sedemikian rupa sebagaimana yang berlaku ketika era Pakatan Harapan dahulu. Inilah hipokrasi dan cakap tak serupa bikin yang ditunjukkan PAS. Haram untuk orang lain, halal buat mereka. Tidak boleh jika dibuat orang lain, boleh pula jika mereka yang buat. Jangan pula pelik seandainya selepas ini rantaian dalil ditunggang semahunya untuk menjustifikasikan pelantikan ini, asalkan sahaja jawatan dan allowance belasan ribu ini kemas dalam dakapan. Tahniah PAS, sindirnya. Malah Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, PAS melihat penstrukturan baharu YADIM di bawah Kerajaan Pakatan Harapan akan membawa badan amanah itu menyimpang jauh dari matlamat asal penubuhannya. Pelantikan Ahli Dewan Undangan Negeri DAP Syekh Omar Ali sebagai memperlihatkan Kerajaan Pakatan Harapan akan membiarkan YADIM turut dicorakkan oleh DAP walaupun DAP selama ini tidak pernah bersetuju dengan sebarang dasar Islam. Ini termasuklah sikap DAP terhadap peruntukan-peruntukan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan mengenai kedudukan Islam dan institusi agama Islam, usaha memperkasakan mahkamah syariah dan pelaksanaan syariat Islam di negara ini, katanya dalam satu kenyataan dalam Berita Harian 30 Januari 2019. Begitulah fitnah yang disebarkan oleh PAS walaupun parti itu sehingga kini gagal membuktikan di sudut mana DAP cuba menggugat Perlembagaan Persekutuan mahupun mengganggu pentadbiran Islam di negara ini. Sebelum ini, Pemuda Pakatan Harapan telah membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung satu rakaman audio yang didakwa terbabit dengan cubaan rasuah menawarkan jawatan untuk membeli sokongan. Syazli Munir Isnin berkata audio yang mirip suara Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin itu merancang untuk menawarkan suapan jawatan sebagai sokongan untuk mendapatkan sokongan Ahli Parlimen Barisan Nasional. Menurut Syazli, secara terang dan jelas Muhyiddin merancang menggunakan kedudukan dalam kerajaan dengan menawarkan jawatan sebagai Menteri dan Pengerusi GLC untuk mendapatkan balasan lengkap Ahli Parlimen kepada beliau dan pimpinan tinggi Parti Bersatu. Kata Syazli, tindakan Muhyiddin itu salah dari aspek perundangan dan moral serta amat memalukan bangsa Melayu. Tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini bukan sahaja merupakan salah laku dari aspek perundangan, bahkan salah dari aspek moral dan amat memalukan bangsa Melayu dan negara Pertiwi ini. Justru beliau menggesa agar SPRM segera membuka kertas siasatan berhubung audio terbabit. Namun sehingga hari ini tiada apa-apa tindakan daripada SPRM. Malah kerajaan Tebuk Atap semakin rakus membahagi-bahagikan ghanimah seolah-olah mereka berhak ke atasnya. Rakyat memerhati. Dua kejadian di Parlimen menonjolkan sikap PAS yang cakap tak serupa bikin.
Pertama ialah mengenai pelantikan speaker dan timbalan speaker oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Ini kerana PAS sentiasa mencanang dalam ucapan pemimpin mereka bahawa parti itu menolak fahaman liberal. Menurut Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amanah Nasional, Ustaz Rizwan Abu Bakar, inilah antara hikmah daripada pengguguran Speaker Dewan Rakyat, seorang yang dikenali Islamis, Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof, untuk diganti dengan Datuk Azhar Harun yang dilabel mereka sebagai liberal. Nampak tak? PAS tak berjuang Islam pun, PAS hanya tunggang agama. Artinya apa? Liberal sudah okey atau PAS sudah gelong? Sindir Rizwan. Datuk Seri Azalina Osman yang dilantik sebagai timbalan speaker pula tidak memakai tudung seperti seorang muslimah pilihan PAS. Sedangkan pemimpin PAS seperti Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, kata Rizwan sebelum ini mengkritik Datin Sri Rosmah Mansur kerana tidak memakai tudung. Hikmahnya bukan Azalina, tapi hikmahnya adalah sikap sebenar PAS dapat ditonjolkan. Asal bersama kami atau kami bersama tak tutup aurat pun aci, bidasnya. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Samad berkata Tan Sri Muhyiddin tiada alasan mengapa speaker harus ditukar. Kata Khalid, pendirian PAS sekarang tidak sama dengan dahulu. Dulu PAS menafikan mereka akan bersama UMNO, tetapi kini apa yang dilakukan sebaliknya. Allah dedahkan bagaimana sikap PAS sebenarnya, kata Khalid. Kata duduk sekali dengan UMNO, dia orang nafi, dia orang kata fitnah, dia bohong. Tapi sekarang ni dah nampak jelas bila dah jelas duduk bersama dengan UMNO, tengok apa segala yang mana yang mereka dulu dia orang kata ini prinsip lah, tak boleh, sekarang ni semua boleh. Semua boleh. Beliau berkata demikian dalam wawancara bersama Jom Channel pada 15 Julai lalu. Perkara kedua yang menonjolkan betapa PAS sebuah parti yang tidak menjunjung ajaran Islam ialah sifat pemimpin mereka yang berdiam diri tatkala Kasturi Patok diejek gelap hitam dan kalau hitam sapu bedak oleh Datuk Seri Aziz Rahim. Naib Presiden Amanah Ustaz Hasanuddin berkata beliau boleh bersabar dengan tingkah laku buruk itu, tetapi saya terlalu sedih melihat beberapa ahli parlimen Melayu Islam yang kononnya banyak ilmu tersengih melihat teguran-teguran yang cuba diberikan kepada si mulut celupar itu, ujarnya dalam satu kenyataan. Beliau memetik wasiat Rasulullah seperti diriwayatkan oleh Abu Jurayh, janganlah engkau menghina seorang pun. Hasanuddin mengingatkan bahawa Rasulullah juga berpesan bahawa sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kini orang ramai tertanya-tanya bila agaknya PAS akan meneruskan usul rang undang-undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 2016/RUU 355 untuk dibahaskan. Adakah Oktoberfest sudah menjadi halal? Adakah pindaan untuk memastikan pramugari syarikat penerbangan menutup aurat dengan sempurna sudah dipindah? Yang menjadi kemusykilan kepada rakyat ialah apa yang menjadikan PAS keluh seribu bahasa apabila jelas UMNO bersikap perkauman dan zalim di dalam parlimen. Zalim kerana membuang speaker yang tidak melakukan apa-apa kesalahan. Zalim kerana menghina wanita disebabkan warna kulitnya. Dasar PAS hanya duduk atas kertas, tetapi hakikatnya sikap pemimpin kendur kerana mahu kekal dalam kerajaan, kata Khalid. Dalam bahasa mudah, PAS menunggang agama demi kepentingan politik. Ahli Parlimen UMNO Pontian menggesa supaya dihentikan tuduhan bahawa Perikatan Nasional merupakan kerajaan pintu belakang kerana ia adalah kerajaan pintu istana. Menurut beliau, tuduhan tersebut menghina keputusan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Kata Ahmad, pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 yang diperkenan Al-Sultan Abdullah adalah berdasarkan proses penilaian yang mendapat majoriti kepercayaan Ahli Dewan Rakyat. Akhirnya Tan Sri Muhyiddin dilantik oleh Tuanku menjadi Perdana Menteri ke-8. Ini kerajaan pintu istana yang sah, bukan kerajaan pintu belakang. Untuk rekod, pembentukan kerajaan ini berasal dari langkah Sheraton yang mengedepikan mandat rakyat kerana pengkhianatan segerombolan ahli parlimen bersatu yang keluar Pakatan Harapan dan Keadilan yang keluar parti. Namun, kenyataan Ahmad itu disambut tanpa rasa bersalah oleh ahli politik PAS yang sepatutnya sedar bahawa menjatuhkan kerajaan yang baik itu dilarang oleh Islam. Antaranya Ketua Muslimat PAS Ustazah Nuridah Muhammad Saleh yang dipetik Harakah Daily sebagai berkata gelaran kerajaan pintu belakang itu satu tomahan dan dakwaan tidak berasas yang sebenarnya datang dari mereka yang kecewa dan sengaja mendinding diri untuk buat-buat tidak faham. Sebaliknya, kenyataan Ahmad itu mengundang sindiran daripada kalangan netizens. Aktivis Jamzuri Ardani dalam hantaran di Facebook beliau berkata, kalau agama pun mereka jual, apalah sangat jual nama istana. Beliau dipercayai merujuk pada tindakan PAS yang sering menggunakan dalil semata-mata untuk menjustifikasi perbuatan yang meragukan, termasuk menjatuhkan kerajaan yang sah yang dipilih oleh rakyat.
Berbahas macam beruk tapi mengaku kerajaan pintu istana. Memalukan, ujar netizen yang menggunakan nama Nasyah. Netizen Pesara Guru Man Ali Safuddin Mustafa pula bertanya, kerajaan pintu istana ke atau kerajaan tipu istana dan masuk ikut pintu belakang? Netizen Paan Adil pula mencabar kerajaan supaya mengadakan pilihan raya umum. Kerajaan pintu istana mana pernah dibuat dalam dunia. Mandat rakyat ialah kerajaan sebenar, katanya. Sebelum itu, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata kerajaan yang dibentuk oleh Perikatan Nasional dibuat secara tebuk ikut atap, bukan ikut pintu belakang. Ini adalah untuk mengambil alih pemerintahan melalui atap, bukan oleh pintu belakang, tebuk atap, kata Hadi dalam perutusan yang disiarkan melalui Facebook beliau dan dilaporkan dalam beberapa media. Kononnya ia dilakukan untuk menyelamatkan negara. Sejak itu, istilah kerajaan tebuk atap mula tular di media sosial. Namun, apa yang dilakukan setakat ini oleh Perikatan Nasional jauh menyimpang dari aspek menyelamatkan negara. Kerajaan teknokrat yang dicanang oleh PAS sudah ke laut kerana golongan teknokrat dan profesional telah diganti dengan ahli politik yang tiada pengalaman dan kelayakan yang tidak relevan. Setakat ini, Kerajaan Perikatan Nasional mendapat sokongan daripada 113 orang ahli parlimen yang terdiri daripada UMNO, PAS, GPS, MCA, MIC dan beberapa parti kecil di Sabah. Ia hanya memiliki kelebihan undi yang sangat nipis dan tidak ada apa-apa yang patut dibanggakan. Justru jangan marah mereka yang menggunakan istilah kerajaan tebuk atap kerana ia disebut sendiri oleh Hadi Awang. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.